Itu dia, sedutan filem animasi The Pillar of Strength. Kalau kita tengok, saya cuba cari dekat banyak platform tapi tak jumpa. Tapi yang peliknya dah menerima banyak penganugerahan. Antarabangsa. Antarabangsa pula tu. Itu dia, antara filem animasi yang terbaik hasil sentuhan karya anak tempatan kita. Saya rasa kalau on air tadi setengah jam pun tak apa. Sebab tengok tadi leka. Tak tahu dah berapa tapi berapa jangan lama. mimpi, bukan setengah jam, 7 ke 8 minit sahaja ya animasi tu. Okey, pendek je. Okey, tak apa. Kita Okey. nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan animasi tersebut. Topik kita pada hari ini, kejayaan animasi Malaysia, The Pillar of Strength di peringkat antarabangsa. Dan bersama-sama dengan kita di studio pada hari ini, pengarah dan penerbit Creativity Tune Studio, iaitu pengarahnya sendiri, Encik Muhammad Khairi Ibrahim atau lebih mesra dikenali sebagai Ai Ibrahim. Apa khabar Bang Ai? Alhamdulillah, khabar baik. Di sebelah di ujungnya hujung pula sana bersama dengan isteri tercinta Puan Suria Samsudin. Selamat pagi Puan. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Jarang-jarang tahu bawa isteri mesti nak lagi support ataupun semangat yang luar biasa pada hari ini. Baiklah, kita nak bercerita tentang kejayaan filem animasi ini, The Pillar of Strength. Tapi sebelum tu kita nak tanya Encik Ai dululah, macam mana mula-mula terlibat dan berjinak-jinak dalam bidang animasi di Malaysia? Sejak bila sebenarnya? Agak lama dah. Saya selepas habis SPM sebenarnya. Saya memang suka menconteng sekali. Daripada SPM pun saya dah, daripada sekolah saya dah conteng dah, daripada buku kecil. tu tak penuh dengan kerja sekolah, tapi penuh buku dengan teks saya memang penuh dengan lukisan lah. Mak saya pun tahu, mak ayah saya tahu. So daripada situ, zaman tu pun zaman 1965 memang tak ada kolej-kolej yang menawarkan animasi sebenarnya zaman tu. Jadi as a parents, mak ayah saya nampak as long dia kata awak boleh melukis, apa-apa yang ada datang pergi je. Jadi masa tu saya terus terlibat dengan animasi Usop Sontorian, terbitan kartunis Ujang pada tahun 1995. Itulah bermulanya. Usop Sontorian punya karya. Yang nyatanya saya tahu zaman tu Ujang adalah sangat popular. Jadi saya tahu as long saya boleh masuk grup ni cukuplah. Jadi tapi saya tak tahu apa itu animasi. Bila dah diterima baru tahu membuat animasi bergerak di TV, kartun-kartun bergerak di TV. So di situlah bermulanya karier saya. Dan selepas Usop Sontorian saya terlibat dengan Silat Legenda tentang pahlawan Hang Tuah dan saudara. Saya juga sebagai salah seorang pelakon suara sebenarnya sebagai Hang Tuah itu sendiri. So itulah pengalaman saya terlibat dengan bidang animasi. Tapi Silat Legenda ambil masa agak lama sikit lah, dalam 3 tahun untuk disiapkan sebab filem kan, filem pertama. Dan selepas itu saya terus tak pandang belakang dah. Jadi saya buat pelbagai jenis animasi, masih bekerja dengan studio-studio yang lain untuk kita panggil sebagai animasi iklan, animasi TV siri. Dan pada 2010 saya ambil keputusan untuk bergerak sendirilah under syarikat saya, Creativity Tune Studio. Dan sehingga kini masih di platform yang sama. Cuma bercakap tentang Pillar of Strength ini, ianya sangat baru. Pada tahun 2020 baru saya mulakan sebab ianya adalah sebuah filem pendek. Itulah bermulanya saya punya karier dan sehingga sekarang saya rasa kekuatan saya di situ. Okey, baik. Itu dia antara sedikit sedutan mungkin tim Cik Ai bekerja. Besar juga tim sebenarnya ya. Tim Creative Tune Studio. Mungkin boleh ceritakan sikit tentang latar belakang Creative Tune Studio ni. Mungkin selain daripada animasi, ada juga kerja-kerja lain yang dilakukan dalam industri sendiri? Kekuatan kami memang animasi. Cuma kami memfokuskan kepada akar umbi, iaitu lukisan tangan, animasi lukisan tangan. Semua tahu yang Jepun sangat kuat dengan animasi lukisan tangan, animenya tu. Dan animasi pun datang pun daripada Disney, zaman-zaman Disney dulu. Jadi dalam keadaan yang sama, walaupun Disney dah berkembang dan ke arah Pixar dan menghala kepada teknologi 3D dan sebagainya, tapi kita agak lewat. Di Malaysia ni kita agak lewat. Jadi kita tak boleh ikut gentak dia orang 100%. Jadi kita ni baru nak merasa untuk mengukuhkan lukisan tangan tu sendiri. Tapi at the same time teknologi datang seiringan. Jadi pada saya dengan
generasi baru sekarang ni yang ramai, studio saya memang memfokuskan kepada animasi lukisan tangan kerana saya sangat pentingkan akar umbi. Jadi dan saya juga seorang pensyarah sambilan. Jadi di situ saya punya networking dengan pelajar sangat rapat. Jadi saya akan gunakan kesempatan tu untuk menawarkan latihan industri di syarikat saya sendiri. Jadi untuk saya kembangkan bakat-bakat diorang tu. Jadi fokus kami adalah memang animasi, animasi untuk bersiri, animasi untuk kalau ada iklan dan juga mungkin kalau untuk ada movie. Memang itulah harapan saya untuk Pillar of Strength ni. Saya nak buat ke arah feature films, tapi memfokuskan kepada animasi lukisan tangan. Okey, sebelum kita menyentuh tentang kejayaan filem animasi The Pillar of Strength ni, mungkin kita nak borak sikit dengan tuan punya badan, isterinya yang sangat, orang kata isteri ni supporter kuat suami sebenarnya. Okey, dari mungkin sebagai permulaan kejaya suami sebagai orang kata orang yang bekerja dalam bidang ataupun dunia animasi ni memang menuntut kesabaran yang tinggi kan. Jadi sebagai isteri, macam mana puan adapt suasana ataupun kerja suami? Dia kerja dia memang kena fokus lah. Jadi kita kena faham apa yang dia minat, apa yang dia suka. Kita cuma memberi support dari belakang lah, apa yang dia perlukan. Misalnya bila dia tengah stres ke apa, kita memberi ruang kepada dia untuk dia buat kerja dia. Kita sebagai isteri, kita jangan mengganggu sangat apa yang dia tengah buat tu. Jadi apa yang dia nak, apa yang dia suka buat, kita just bagi je sokongan. Saya memang macam tu. Jadi saya kita faham tugas dia sangat sibuk dengan nak uruskan studio, dengan pekerja-pekerja lagi. Jadi saya sebagai isteri memang memberi dia sokongan sepenuh. Dia support dia lah kat dia semua. Dari segi kekangan masa bagaimana? Tak suami banyak meluangkan masa? Saya kira seorang yang bekerja dalam industri animasi sebegini memang banyak masa di studio. Okey, sebab disebabkan yang filem ni dibuat masa tu PKP. Jadi semua kita membuat tu di rumah. Jadi memang banyak masa kat rumah. Saya memberi support lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau perlukan ke studio, dia akan pergi ke studio. Tapi saya ke mana dia pergi, memang saya ikut. Di peringkat awal, sebab kita nak memahami pasangan kita satu tempoh yang sangat panjang. Di peringkat awal, berkahwin dengan Abang Ai, sebab dia bekerja sebagai animator. Beralih daripada orang yang tak hidup dengan seorang animator, kemudian hidup sebumbung serumah dengan animator, jarang berada di rumah, kadang-kadang tak ada masa dan sebagainya. So macam mana proses memahami seorang suami yang bekerja sebagai seorang animator ni? Pada awalnya tu macam kenapa tak ada dengan kita selalu masa kan. Tapi lama-lama kita dah terbiasa lah, sebab kita dah tahu adapt. Itu adalah minat dia. Jadi lama-lama kelamaan tu dah okey dah sebenarnya. Pada saya dia bukan tekanan dia bukan kat situ sebenarnya. Tekanan dia, saya ni berubah watak. Sebab sebagai seorang animator dan seorang pengarah, saya kadang-kadang bawa watak yang pelbagai kat rumah tu. Jadi dia ni gurau ke serius ni? Ada kadang-kadang dia malas nak campur tu. Sebab kadang-kadang saya duk gila-gila punya perangai dan saya terpaksa membawa watak tu. Jadi saya rasa tekanan dia kat situ sebenarnya. Tekanan membawa watak sampai ke rumah. Itu yang bahaya sebenarnya. Tapi kadang-kadang boleh juga untuk release tekanan dekat bila suasana dekat studio lain, dekat rumah lain kan. Tapi baguslah kalau pandai curi hati isteri, tak apa. Buat kita happy sikit. Okey, nak menyentuh tentang filem animasi ini dah ke peringkat antarabangsa sebenarnya. Tapi tayangannya tak ada dekat Malaysia. Dah dapat banyak anugerah. Mungkin boleh cerita sedikitlah sebagai permulaan dari segi ideanya kan. Kalau kita tengok sedikit sudutan tadi berkaitan dengan ada menyentuh tentang mengangkat kehidupan masyarakat Iban, tentang budaya dan adat resam. Macam mana boleh munculnya idea untuk ke arah itu jalan ceritanya? Okey, ini bagus juga soalan ni, sebab kebetulan tengah hari gawai kan. Jadi saya rasa kesempatan ni saya ucapkan selamat hari gawai kepada masyarakat Iban, masyarakat Dayak di Sarawak. Dan bermulanya idea ni sebab saya seorang pencipta. Jadi saya rasa saya tak nak membuat kekangan terhadap satu masyarakat saja. Dan kebetulan saya pun pernah terlibat dengan filem Hang Tuah, Silat Legenda sebelum ni, dan beberapa sahabat-sahabat saya juga pernah terlibat dengan melibatkan kebudayaan animasi yang budaya yang mana kebanyakan mungkin ke arah Semenanjung. So
tersentak hati saya fikir macam why not, kan kita ada Sabah Sarawak, kita ada even hujung di Kedah sana, di Johor sana, si Bongkok, Tanjung Puteri dan sebagainya. So saya fikir why not kali ini saya bagi ruang dekat masyarakat keseluruhan di Borneo, di Kepulauan Borneo. Of course selepas itu saya ambil keputusan, saya tujukan khas untuk kaum Iban sebenarnya, kerana dia agak kaum Dayak yang agak terbesar di sana. Dan oleh kerana saya dapat perkenalan dengan beberapa masyarakat Iban dan mereka support, mereka bagi sokongan, sebab saya orang Johor, jadi saya tak tahu menahu tentang masyarakat Iban ni. Dan di situ saya ambil keputusan untuk why not this time kita pergi, sebab saya rasa di luar sana kehidupan masyarakat Dayak di Borneo masih lagi tidak didedahkan secara meluas melalui animasi dan juga budaya dia orang, corak budaya mereka. So saya nampak selepas yang saya tahu, saya pun sendiri sebelum ni saya fikir memerlukan kajian yang maksud mendalam. Saya legenda dia orang tu dekat Sarawak tu, yang lupa pula saya nama tu. Jadi bila saya study, saya nampak lagi banyak dia punya mitos-mitos dia, dia punya folk tale dia. Jadi dan satu lagi saya ambil atas nama, saya nak tribute kepada pahlawan Kanang Anak Langkau dan juga pahlawan Rentap Libau. Jadi saya menujukan cerita ni khas kepada inspirasi daripada inspirasi cerita. Dia lah. Jadi dan juga watak bapa dia tu sebenarnya atas nama Kanang, dan anak itu adalah Rentap. Saya gabungkan, tapi bukanlah perwatakan sebenar Rentap dan Kanang. Cuma saya nak tribute sebab mereka adalah pahlawan di era yang berlainan. Jadi cuma oleh kerana tak ada suara dan cerita ni bersilence, jadi of course anak dia tak panggil lah ayah dia sebagai Kanang, bapa dia tak panggil sebagai Rentap, tapi bagi kami yang buat cerita ni, kami tahu itu adalah Kanang dan Rentap. Sebab saya pernah tonton, dia ada satu filem Kanang Warrior, Iban Warrior, tak silap saya. Mungkin ada mungkin inspirasi juga daripada saya kena study benda tu. Saya kena study cara mereka hidup, cara pemakanan diorang sebelum kemasukan Islam dan Kristian. Jadi saya kena study kat situ untuk saya olahkan dalam cerita ni. Tapi cerita ni bukan fakta. Karya seni ni bukan fakta, kerana saya dah minta kebenaran kepada kaum-kaum Iban, sebab takut ada sensitiviti yang kita perlu jaga. Jadi saya beritahu yang ini adalah sedikit fantasi, tapi apa yang ada dalam masyarakat diorang seperti penggunaan tajau, penggunaan tawak, sumpit dan sebagainya, malahan puak kumbu, ada maksud-maksud tertentu yang kita tak boleh pakai. Walaupun sekarang kita nampak banyak orang buat hiasan di rumah, tapi yang dulunya kita sarung puak kumbu ni ada maksud-maksud tertentu yang itu hanya lemambang-lemambang mereka dan bomoh-bomoh mereka aja yang tahu benda macam ni. Agak menarik. Seketika saya nampak macam boleh dibawa benda ni ke luar negara. Orang luar nak tahu. Jenis macam tu. Jadi dan yang saya nampak apa yang berlaku sekarang, mereka bertanya tentang apa yang kamu pakai ni? Apa yang kamu bawa ni? Jadi macam termasuklah yang saya pakai sekarang ni. Jadi saya dapat menyampaikan, sebab matlamat saya semasa saya produce filem ini, saya setkan satu tema demi memperkasakan budaya melalui animasi. Sampai sekarang saya tak ubah matlamat tu. Dan kita dapat tengok anugerah terbaru adalah GSF Awards, yang kalau kita lihat dekat sini, salah satu kategorinya adalah Best Nature Films, The Pillar of Strength. Kita nak minta sedikit komen daripada Abang Ayi sendiri, sebab dia peringkat antarabangsa dan kategori ni Best Nature Film. Berapa ramai pengarah-pengarah filem animator dekat luar sana yang masuk kategori ni, dan apa yang menjadikan sebenarnya filem animasi The Pillar of Strength ni istimewa sampai dapat anugerah Best Nature? Okey, dia setiap festival dia ada pelbagai tema, dia ada pelbagai peringkat dan juga pelbagai kualiti kategorinya. Jadi saya submit atas kategori animasi, tapi mungkin dia nampak saya punya environment dalam cerita itu lebih kepada alam semula jadi. Dia tarik ke arah situ. Jadi ada ketiganya saya nak submit festival pun saya kena tengok tema mereka. Macam yang ada yang tentang macam baru-baru ni tahun lepas di Korea. Sebab cerita saya melibatkan beberapa haiwan. Kalau tengok ada gajah, ada kenyalang. Di kat Korea tu pun saya menang juga. Sebab kerana tema mereka adalah menyayangi haiwan. Jadi ke arah haiwan, saya menang di Korea tentang haiwan. Tapi yang dekat GSF ni, Global Short Films Award, tentang alam semula jadi, nature.
Jadi bila saya tanya, kadang-kadang saya berkesempatan jumpa juri sebab kerana selepas festival mereka macam kadang kita ada gathering together. So mereka kata keunikan yang saya tunjuk dalam tu tentang alam semula jadi itu sendiri dan juga cara karakter-karakter yang terlibat dalam tu pada mereka agak sesuatu yang unik. Seperti yang saya agak lah macam mereka boleh tanya, ada wujud lagi ke manusia seperti ini yang pakai cawat, wujud lagi tak? Saya kata mungkin sekarang dia tak wujud tapi budayanya masih ada. Corak budayanya, rumah-rumahnya masih ada. Jadi mereka jadi tertarik nak can we do shooting in Malaysia, in Borneo? Nampak tak? Kita menarik minat orang luar, festival di luar ataupun pengkarya-pengkarya di luar untuk kita bawa ke Malaysia. Itu cara saya mempromosikan filem. Salah satu cara untuk mempromosikan jugalah kita punya budaya kita. Masyarakat Iban yang tak semua orang tahu. Yeah. Okey, Puan Suraya, Puan Suria, Puan Suraya pula. Okey, maafkan saya. Nah, secara ringkasnya mungkin Puan Suria boleh kongsi kepada kita apa pesanan ataupun nasihat kepada isteri-isteri di luar sana untuk memahami kerja seorang suami yang sangat suka difahami ni. Apa tips yang paling senang mereka boleh amalkan? Tips yang paling mudah sekali, kita sentiasa memberi sokongan. Kena banyak-banyak bersabar, jangan cepat melenting, dan sentiasa menyayangi dia. Itu je. Saya melenting tak apa? Melenting tak apa sebab kita tahu banyak kita sabar. faham kerja dia. Dia rahsia rumah tangga banyak banyak kan sabar. bersabar. Okey, sedikit lagi daripada Encik Ai tentang apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan Pillar of Strength ini kepada masyarakat dan bila sebenarnya akan dibuka untuk tontonan umum khususnya rakyat Malaysia sendiri dan sedikit pesanan untuk mereka yang mungkin baru sahaja bergiat-giat dalam industri animasi ini. Bagaimana? Okey, harapan saya pertama kalinya saya besar harapan saya untuk melihat karya seni ini dikembangkan ke peringkat lebih tinggi, iaitu saya memang nak rancang untuk membuat satu filem yang penuh lah, filem animasi yang penuh, tapi atas kekengan bajet pada masa ni saya rasa memang saya perlukan sokongan yang lain lah. Dan saya yakin projek ini boleh pergi kerana melihat kepada sejarah animasi kita yang daripada Upin Ipin, Bobo Boy, Angel Ali dan sebagainya, kita nampak sangat membanggakan. Jadi saya yakin yang ini kebetulan dia melibatkan lukisan tangan yang mana jarang kita lihat di Malaysia yang ada untuk dibuat sebagai filem penuh. Itu satu harapan saya. Dan untuk masyarakat dan ataupun generasi baru, sebenarnya kerana saya ini seorang pendidik juga, saya nampak ramai generasi baru kita yang suka melukis, mengikut budaya-budaya Jepun, anime. Pada saya nampak itu bukan budaya kita. Walaupun satu hasil yang menarik, kita boleh ikut, kita boleh belajar, tapi jangan diteruskan sepanjang sebagai kerjaya kerana itu bukan budaya kita. Kita ada banyak budaya yang kita boleh terjemahkan. Jadi saya rasa itu untuk budaya untuk generasi baru, cuba menjadi lebih kreatif untuk korek apa yang kita ada dan combinekan dengan apa yang ada di Jepun, combinekan dengan apa yang ada di Western, di American. Jadi itu kita akan come out dengan kita punya budaya sendiri. Itulah harapan saya untuk industri supaya ia terus berkembang. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Abang Ai dan juga Puan Suria atas perkongsian topik kita kejayaan animasi Malaysia, The Pillar of Strength di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa untuk itu saja, kita jumpa lagi minggu depan. Saya Zul Yusof. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya nak tengok yang 7 minit tu.